Program hari ini dinamakan sebagai UPKK Final Countdown, di mana program tahun yang ketiga lah kita buat untuk program UFC ni, memfokuskan kepada pelajar darjah 5 yang akan mengambil peperiksaan UPKK, ujian penilaian kelas KAFA di bawah JAKIM. Selain daripada memberi faham kepada parents Hartimoni sendiri, so saya nak juga kita beri faham kepada parents-parents yang di luar yang kemungkinan terkadang mungkin dari segi faktor sekolah-sekolah mungkin tidak menyediakan orang kata penjelasan pasal UPKK kan. Mungkin ada buat benda-benda tu, tapi mungkin ada juga sekolah yang tak buat. Jadi kita nak bekerjasama dengan sekolah-sekolah tersebut untuk kita adakan penjelasan pasal UPKK, dan dalam proses tu bila mereka dah jelas dan faham, baru kita come outkan dengan apa persediaan kan, apa program yang perlu anak-anak ni tadi ikutilah untuk mereka cemerlang dalam UPKK. So UFC ni adalah program final sepanjang setahun modul yang kita buat untuk pelajar UPKK itu tadi. Macam hari ini kita punya program, pagi kita start dengan motivasi kan, kita upkan diorang punya energy, semangat. Ada exercise yang kita kasih supaya diorang punya energy tu meningkat kan. So lepas tu baru kita masukkan dengan konten subjek-subjek kan. So konten subjek pun kita bagi sekejap je, dalam 40 minit, 30 minit, sebab proses pembelajaran ni kan berterusan. So tak semestinya you attend program satu hari dan you boleh catch up untuk semua. Sebab tu selepas UFC dia ada program susulan dia. So ibu ayah yang berminat untuk bab education dan boleh follow kita. Sebab itu antara strateginya. Sebab diorang ni UPKK bulan 1, so ada lebih kurang dalam masa sebulan untuk kita betul-betul polish diorang punya orang kata kepenguasaan untuk subjek-subjek tu kan. So bagi saya hari ni adalah more kepada kita buat pendedahan sikit mungkin tentang topik-topik yang akan keluar, macam soal-soal sport lah kan. Lepas tu kita pluskan dengan motivasi. Pagi tadi kita macam naikkan energi dia, so petang ada motivasi. Lepas tu kita endingkan dengan bonding time bersama dengan parents. Macam tu. Saya semestinya saya mengharapkan semua anak didik saya, tak kira lah di Hartimoni ataupun parents yang mengikuti program UPKK Hartimoni, untuk diorang cemerlang dapat 8A tapi dengan adab dan akhlak yang bagus. Itu yang saya harapkan lah. So far sokongan daripada ibu ayah tu saya pun diperlukan jugalah, supaya anak-anak kita ni cemerlang dalam keadaan yang cemerlang yang luar biasa bila diorang pandai untuk nak menjaga adab dan akhlak. Sebab kecemerlangan kalau dapat 8A penuh pun tapi dari segi adab dan akhlak tidak terjaga, bagi saya selalu yang saya tekankan kepada anak-anak muda Hartimoni, anda sebenarnya tak berjaya. Sebab kita belajar sebab kita nakkan orang kata adab dan akhlak tu tadi, itu adalah yang paling utama berbanding dengan you punya result kan. Manusia semakin kekurangan adab. Kita berada pada zaman dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka. Semua anggap terbuka, open. Tetapi hakikatnya kita terdedah kepada pelbagai penyakit-penyakit hati yang sangat masalah, yang hanya boleh dirawat dengan agama. Hanya boleh dirawat dengan nilai-nilai yang murni, nilai-nilai yang baik, sasiah-sasiah yang baik, akhlak. Jadi kita tak nak nanti generasi yang baru angka terus hanyut dan menganggap itu sebagai satu kelaziman. Contohnya kita tengok sekarang ni media sosial. Sosial kita tak boleh elak. Malahan program Hati Murni ni pun banyak mendidik anak secara online kan. Dan anak online pun dalam masa tu dia main game, masa tu dia boleh tengok benda-benda lain. So kalau kita tak beri guideline yang sesuai dan sewajarnya, kita memang anak-anak kita ni tersasar daripada apa yang sepatutnya. Itu yang paling merisaukan. Sebab hari ini kita lihat netizen yang merupakan juga generasi muda kebanyakannya menggunakan aplikasi sosial ni, media sosial ni sewenang-wenang kan, tanpa ada halangan, tanpa ada sekatan kan, tanpa sekatan-sekatan di segi adab dan akhlak. Dan kalau yang paling menyedihkan adalah
Yang paling teruk sekali, penggunaan bahasa-bahasa kesat, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak manis ni, kebanyakannya adalah terdiri pada orang Melayu beragama Islam. Itu menyebabkan nilai-nilai akhlak itu mustahak. Itu sebabnya Imam Malik kata, biar tak ada ilmu, jangan tak ada adab. Ya, sebab adab ni bawa ke mana-mana. Bawa ke mana-mana. Dan kalau kita biarkan tanpa ada tindakan-tindakan yang sewajarnya, kita memang generasi akan datang akan menjadikan itu sebagai satu yang normal. Biasalah, memang macam itulah. Bahasa budak sekarang ni, tak boleh. Kita tak boleh menormalisasikan perkara tersebut. Kita nak, sebab dulu orang tahu, orang Malaysia bagus. Orang Malaysia ni daripada dulu bila dia ikut Jepun, nak maju macam Jepun, dasar pandang ke timur. Saya terkenal dengan adabnya, adab dan kesopanan dia. Mana dalam rukun negara pun sebut tentang kepercayaan pada Tuhan, kepercayaan pada Tuhan. Maknanya tak ada agama yang ajar benda tak beradab ni, tak ada pun. Dan nak pula Islam, lebih lagi Islam lah. Tapi sayangnya Islam pula yang dikaitkan dengan perkara-perkara negatif ni. Yang tu yang kita tak nak. Jadi betul apa Ustazah tu sebut tadi. Maknanya kata adab ni tak boleh ditinggalkan. Akhlak ni tak boleh. Sebab pakaian kepada seseorang ni adalah akhlak.